Alhamdulillah, tahiyatan wa salaman alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama syukur pada Allah Ta'ala yang meletakkan kita masih lagi berada di atas jalan akidah yang benar, jalan yang betul, yang telah dibawa oleh Allah Ta'ala sejak Nabi Adam AS sampai sekarang, sampai kiamat. Kerana berada di atas jalan yang benar itu adalah perkara yang wajib, yang asas. Kemudian kita melengkapi tanggungjawab berada atas jalan tersebut. Lalu kita mendirikan sembahyang, puasa, tutup aurat. Kemudian kita bina asas-asas yang mengukuhkan jalan-jalan itu. Yang kita latih, kita didik anak-anak kita supaya bertakwa pada Allah. Masyarakat kita, negeri dan negara akan tunduk pada Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu kita bina generasi. Agar lepas kita tak ada, Islam ni terus disambung, diwarisi akidahnya, dasarnya, asasnya. Dalam perjalanan tersebut, kita akan berdepan dengan pelbagai mehnah, pelbagai ujian. Sama ada ujian daripada makhluk yang tidak nampak, yang dicipta oleh Allah Ta'ala, iblis, syaitan. Yang kerjanya merosakkan, menghasut manusia supaya durhaka pada Allah dan lari daripada jalan asas akidah, jalan yang betul. Atau berdepan pula dengan makhluk-makhluk yang kita boleh nampak di kalangan mereka yang anti-Islam. Golongan kafir, golongan musyrikin, golongan yang zalim dan sebagainya. Maka dalam proses ini berlakunya pertembungan. Berlawan antara golongan yang benar dengan yang salah. Hasil perlawanan inilah menjadikan dunia ini baik. Laula daf'allahu an-nasa ba'dahum ba'da la fasadatil ardh. Kalau tidak ada perlawanan, akan rosak muka bumi. Bumi ini baik kerana berlakunya perlawanan, pertembungan. Pertembungan itu dia mendatangkan baik. Walaupun kadang-kadang kita fikir tak bertembung, tak balah lagi baik. Sebenarnya tidak. Kalau tidak balah jadi baik, dia kena tengok pada asas. Sebab itu asas dalam membina kebaikan negara bukan makna dia tak berlawan. Hasil lawan tu jadi baik. Sama ada fizikal tubuh kita ataupun alam. Alam ni berlaku bertembung. Udara bertembung. Hasilnya jadi kilat. Turun hujan. Kalau tidak berlaku bertembungan, kilat tak ada. Guruh tak ada, petir tak ada. Bila petir tak ada, biji-biji tak pecah. Benih-benih tidak akan berkembang. Hasil bertembung itulah jadi baik bagi muka bumi. Bagi fizikal alam ni. Demikian juga hasil bertembung manusia. Hasil berlawan ni, di mana golongan yang baik akan pasti ditentang oleh golongan yang tak baik. Hasil berlawan inilah negara jadi baik. Masyarakat jadi baik. Kalau kita tak lawan, kita biar akan mungkar terus berleluasa, maksiat berleluasa, rosak muka bumi. Sebab tu Allah kata, kalaulah laula daf'allahu nasa ba'dhum ba'dha la fasadatil ardh. Kalaulah manusia tidak berlawan satu sama lain, rosak muka bumi. Yang ni kalau orang baik membiarkan keburukan, maksiat, kemungkaran berleluasa, biarkan dia tak nak berlawan, tak nak berbalah, maka rosaklah muka bumi. Maka kan itu tabi'i kita ialah tabi'i tak boleh biarkan kemungkaran. Sebab mungkar ni walaupun dia tidak nampak rosak hari ni, dia mungkin rosak 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang. Maka kemungkaran tersebut akan berterusan. Kalau tak berlaku perlawanan, Allah Ta'ala sebut, rumah-rumah ibadah pun akan runtuh. Masjid-masjid akan dimusnahkan, gereja-gereja akan dimusnahkan. Hasil perlawanan lah kita tengok berlakunya pertembungan, dan pertembungan itu mendatangkan kebaikan. Dan petani, kita juga dapat berita sedih hari ini di atas kemergian Syahid Dr. Saleh Al-Aruri, timbalan kepada Hamas, Biro Hamas, Biro Politik Hamas, dan beliau adalah merupakan komander sayap tentera Hamas di Tebing Barat dan juga merupakan salah seorang di antara yang mengasaskan Brigade Al-Qassam. Beliau ni gugur syahid, ditembak oleh Yahudi laknatullah, oleh rejim Israel di Beirut hari ini.
Ya, dan pemergian beliau ni satu kehilangan yang besar. Ya, tapi dia telah membenarkan. Ya, minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Allah sebut di antara orang beriman tu, ya, ada orang membenarkan janji dia dengan Allah Ta'ala. Ya, dia membenarkan. Mati syahid itu dia membenarkan janji dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir. Di kalangan mereka ada yang telah sampai ajal dia. Ya, yang telah tertunai janji dia. Ya, makna gugur syahid. Terbukti perjuangan dia sampai dia gugur syahid. Kemudian yang lain-lain menanti giliran masing-masing. Semoga kita juga termasuk dalam golongan yang menanti giliran, ya, untuk mati syahid. Ya, kerana mati ini memang kena mati. Dan sebaik-baik mati ialah mati syahid. Ya, sehingga Nabi SAW pesan, ya, wajib kita niat untuk mati syahid. Jangan tak ada seorang pun. Siapa-siapa tidak niat untuk mati syahid, maka matinya mati jahiliah. Ya, maka kerana itu, ya, kita mesti berazam untuk menjadi mati dalam keadaan yang baik. Mati dalam keadaan iman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperjuangkan agama Allah. Ya, sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan semua. Ya, saya sebut tadi bahawa asas, sejak Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad Nabi terakhir, ialah membetulkan jalan ni dulu. Ya, dia membetulkan tauhid, membetulkan akidah ni dulu. Sebab tu semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, asas akidah dia sama. Tak ada beza. Semua Nabi-Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, asas akidah dia sama. Iaitu an ya'budullah wajtanibut taghut. Ya, beriman pada Allah, ajak masyarakat beriman pada Allah, tauhid pada Allah, jangan syirik pada Allah. Semua Nabi-Nabi. Semua Nabi-Nabi. Akidah mereka sama. Adapun syariat berbeza. Syariat dia berbeza setiap Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ya, kerana syariat dia bergantung pada masalah illah. Ya, masalah keadaan, tempat. Zaman Nabi Adam boleh kahwin adik-beradik, kita tak boleh. Ya, sebabkan Nabi Adam tak boleh kahwin adik-beradik, nak kahwin dengan siapa? Ya, kerana pada masa itu hanya anak Nabi Adam semua yang ada. Yang lain tak ada lagi. Ya, ada pula orang mari tanya, Ustaz, Nabi Adam kahwin dengan Hawa dulu, siapa jadi wali? Ya, siapa jadi saksi? Ini pun bengong juga. Ya, tanya siapa jadi saksi, siapa jadi wali waktu Nabi Adam kahwin dengan Hawa dulu. Ya. Dia kepala syariat Nabi Muhammad. Dia nak guna zaman Nabi Adam AS. Tak betul. Ya, sebab tu syariat Nabi-Nabi, dia berbeza-beza. Ya, zaman Nabi Musa, tak boleh cari ikan, Bani Israel, tak boleh tangkap ikan hari Sabtu. Ya, hari Sabtu tak boleh tangkap ikan. Zaman kita, hari Jumaat pun tangkap ikan lagi. Ya, boleh tak tangkap ikan hari Jumaat? Boleh. Jangan tak sembahyang Jumaat, sudah. Ya, boleh, tak dilarang. Ya, zaman itu tak boleh makan daging. Ya, tak boleh makan daging. Kita dibenarkan boleh. Ya, makna syariat Nabi. Adapun akidah sama. Sebab tu semua Nabi-Nabi bawa ajaran Islam. Ya. Sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Sama syariat akidah dia. Tak mungkin Nabi Isa kata dia ni anak Tuhan. Sampai Nabi Isa, ya, Trinity, salah satu uknun. Ya. Zaman Isa, Trinity. Sebelum tu, zaman Nabi Musa, berapa orang Rasul, berapa orang Nabi? Berapa Allah Ta'ala? Zaman Nabi Ibrahim. Ya. Kenapa tiba-tiba jadi 3? Ya. Tak mungkin akidah itu berubah. Ya. Sebab tu, an haza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini jalanku yang lurus, adalah kami ikut jalan. Ya. Akidah ni betul dulu. Ya. Betul akidah dulu. Ya. Adapun tanggungjawab pada akidah, itu nombor 2. Ya, tanggungjawab pada akidah. Ada orang semayang, ada orang tak semayang, tapi dia tak syirik pada Allah. Ada orang minum arak, ada tak pernah minum arak, tapi dia tak pernah syirik pada Allah. Ya, ada orang berzina, ada orang bertaubat, macam-macam hidup dia. Dalam cabang-cabang ni, macam-macam cabang. Ya. Kalau ibaratkan pokok ni, akidah ni batang dia. Ya. Satu batang yang sama. Ya. Manakala syariat pada pokok tersebut, ibarat pokok tu ialah dahan-dahan dia. Dahan. Ya. Tapi dahan pergi kok mana pun, batang dia tetap sama. Asalnya sama. Ranting macam-macam. Lagi banyak ranting dia. Ya, banyak ranting. Boleh tak kita satukan batang? Ya, batang wajib satu. Makna dasar akidah sama. Dasar prinsip tak boleh ubah. Adapun syariat berbeza-beza.
Ya, mazhab-mazhab, adanya mazhab-mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, Zahiri. Ya, berbagai-bagai pandangan, mazhab-mazhab berbeza. Kenapa beza-beza pendapat? Kerana dalil berbeza-beza. Ya. Kan dalil berbeza-beza dan kekuatan dalil berbeza-beza. Ya. Umpama, ya, ada orang yang yakin, dia lebih yakin kepada tokoh-tokoh tertentu. Kata kita letak dua orang, ya, A dengan B. Ya. Saya lebih yakin pada ilmu yang ada pada A. Kata B, saya lebih yakin pada nombor dua. Ya. Nilai kita menilai seseorang tu tak sama. Ya. Maka muncullah pandangan dalil, nas yang berbeza, yang tidak ada nas yang qat'i. Ya. Itu beza pandangan. Tapi alhamdulillah tak ada masalah. Ikhtilafu ummati ar-rahmah. Kerana beza pendapat di kalangan umatku rahmat. Ya. Beza pendapat ni rahmat, ni bukan hadis. Ya. Ni bukan hadis. Sebab la aslalah. Tidak ada, tak tahu siapa ni riwayatkan. Tapi kalimah ni masyhur. Kata-kata masyhur. Ya. Kata Syekh Qardawi, ya, hadis ni, ada orang kata ni hadis pada dia kata bila dia kaji, ya, tidak ada sumber yang jelas siapa perawi dia. Ya, walaupun ya, dia bercanggah dengan kalau beza pendapat rahmat, mafhum mukhalafahnya bersatu pendapat tu jadi bala, tak mungkin. Tak mungkin. Ya, cuma berbeza dapat rahmat kalau kita urus dengan cara baik. Ya, jangan bala. Ya, kadang-kadang musuh suka laga-laga ke orang Islam. Ya, suka laga-lagakan supaya dibalah sama sendiri, berlawan sama sendiri, dia letih sama sendiri. Ya, dah letih, hero pun datang, mereka datang. Ketuk-ketuk kepala tu ambil negara. Ya, mudah je. Belanda jauh negara Belanda. Ya, Inggeris jauh, Belanda jauh. Ya, Britain tu jauh pada Malaysia. Ya. Demikian juga Holland. Mari satu kapal boleh jajah satu negara. Ya. Pasal apa? Dia pecahkan dulu orang Islam. Ya, dilaga-lagakan dulu orang Islam. Ya. Inggeris mari dia sokong pemimpin, disokong siapa yang nak jadi ketua. Yang tak jadi ketua tak puas hati dengan ketua, siapa tak puas hati dia sokong yang tak puas hati. Ya, dia buka cawangan baru. Ya, dia buka mazhab baru, buka kumpulan baru, buka parti baru. Ya, lawan. Dia sukalah berlawan. Ya. Mana tempat yang tak ada Sunni, yang ada Sunni ada Syiah, dilaga-lagakan Sunni dengan Syiah. Ya. Tempat yang tak ada Syiah, tak kuat Syiah macam Malaysia, dilaga-lagakan dengan masalah fiqh, masalah furu'iyah, masalah-masalah yang khilafiyah, masalah-masalah khilaf. Ya. Masalah remeh-temeh, masalah kecil-kecil, berbalah sama sendiri. Ya. Masalah akhirnya saling-saling berlawan sesama lain. Ya. Satu hadis yang saya nak ambil malam ni, ya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, anna Rasulullah SAW qala, ma min nabiyyin ba'asahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashabun ya'khuzuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amri summa innaha takhlu ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun wa laysa wara'a zalika minal imani habbatul khardal. Daripada Allah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang nabi yang diutuskan oleh Allah pada satu umat sebelumnya melainkan dia memiliki pembela dan sahabat yang memegang teguh sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kata Nabi, ma min nabiyyin, semua nabi-nabi yang Allah utuskan akan ada bersama-sama nabi itu ialah dua golongan. Di kalangan umat dia, kan setiap nabi-nabi itu ada umat dia masing-masing. Dan di kalangan umat dia itu kata Nabi, akan ada dua golongan manusia. Satu golongan hawariyun, satu dipanggil sahabat. Ya. Dua golongan. Satu hawariyun. Ya. Golongan hawariyun ni golongan yang ya, ya'khuzuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amri. Ya. Mengambil betul-betul, pegang betul-betul sunnah Nabi SAW. Pegang sungguh-sungguh, gigit sungguh-sungguh, amal sungguh-sungguh. Kemudian melaksanakan perintah sungguh-sungguh. Ya.
Ni golongan yang dipanggil golongan Hawariyun. Mereka beriman dengan Nabi itu, ikut Nabi itu, menjadi pembela kepada Nabi tersebut dengan cara apa ni? Pegang sungguh-sungguh apa Nabi beritahu, teguh sungguh-sungguh. Ya. Satu lagi dipanggil ashabun, dan sahabat-sahabat. Mereka ni juga demikian, sahabat-sahabat Nabi. Ya. Setiap Nabi-Nabi itu ada sahabat dia, ada dipanggil sahabat, ada dipanggil golongan Hawariyun. Ya, macam kita lah, ramai yang nak sokong Islam ni. Ya, tapi nak jadi ahli, kurang sikit. Ya, yang jadi kepimpinan, lagi kurang. Yang sanggup berdepan dengan menah sebab ujian, kurang. Rasul-Rasul. Ya. Daripada jumlah Rasul-Rasul yang wajib kita beriman 25 orang. Di kalangan dia, 5 orang dipanggil ulul azmi minar Rasul. Tak sama lah maknanya. Ya. Rasul sama ke? Tak sama. Tak sama. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Kata Allah Ta'ala, demikianlah Rasul-Rasul, sebahagiannya kami lebihkan berbanding sebahagian lain. Bermakna Rasul tak sama. 25 Rasul, ya wajib kita beriman. Tapi dalam 25 tu, ada dipanggil Hawariyu. Ada panggil ya, ulul azmi minar rusul. Nabi yang paling hebat berdepan dengan ujian Allah. 5 orang Rasul. 5 je. 25 tu. Ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Ya, 5 ni dipanggil ulul azmi minar rusul. Ya. Di kalangan Nabi-Nabi, di kalangan 5 orang Rasul-Rasul, yang paling utama sekali Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi, ya, hinggakan Nabi ya, disebut dalam hadis, ya, ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffi'in. Akulah orang pertama yang beri syafaat di akhirat. Ya. Dan Nabi SAW jadi penghulu bagi semua para Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihissalatu wassalam. Kata Nabi, setiap Nabi-Nabi itu akan ada Hawariyun dan ada sahabat. Ya. Hawariyun ni orang sanggup bela bersama Nabi. Jumlah biasa tak ramai. Ya. Nabi Musa AS bila dia ajak Bani Israel. Ya. Man ansari ilallah. Siapakah di kalangan kamu yang sanggup bersama-sama saya mempertahankan agama Allah? Qalal hawariyun. Maka berkatalah golongan Hawariyun. Berapa orang? 12 orang saja. 12 orang je. Daripada puluh ribu yang beriman dengan Nabi Musa tu 12 orang saja. Demikian juga Nabi Isa AS. Ya, tak ramai. Yang sanggup bersama-sama Nabi. Ya, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi itu ada dipanggil kibari sahabat, sahabat utama. Ya, sahabat utama. Sahabat utama ni dikategorikan mereka yang terlibat dalam 3 peristiwa. Ya. Siapa terlibat dengan 3 peristiwa ni, mereka dianggap sebagai sahabat-sahabat yang utama. Di mana Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Osman, Ali, dalam nak buat apa-apa mesyuarat, dia tidak akan buat keputusan melainkan ahli-ahli ni, tiga golongan ni beri pendapat. Yang pertama, golongan yang hijrah daripada Mekah ke Madinah. Golongan muhajirin. Ya, orang hijrah. Orang hijrah ni dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Sampai Allah sebut, radiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka ni satu. Yang kedua, ahli badar. Ya. Bila nak lantik, Sayyidina Umar tanya, dia ni ahli badar ke bukan? Dia kata, dia ahli hijrah. Tapi dia bukan ahli badar. Mana dia tak pergi dalam perang badar. Dia duduk nombor 2. Ya. Kalau dia hijrah, dia juga ahli badar. Dan juga termasuk yang ketiga, mereka yang buat perjanjian bai'atul ridwan. Dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Ya. Dan perjanjian Hudaybiyah itu kan sahabat-sahabat nak pergi buat umrah. Ya. Bila dengar berita Sayyidina Osman mati, lalu mereka bersumpah depan Nabi untuk bela kematian. Berbai'ah dengan Nabi. Ya. 3 ni lah. Ya. Siapa yang terlibat 3 ni, dianggap sebagai sahabat yang besar, sahabat utama. Kibari sahabat. Ya. Sayyidina Umar, terutama bila nak buat apa-apa keputusan, dia tengok. Dia ni ahli badar ke bukan ahli badar. Ya. Kalau ahli badar, dia nombor 1. Keutamaan yang pertama, ahli badar. Ya. Jadi oleh kerana itu, di kalangan kita pun sama. Ya. Ada orang yang nak tengok Islam menang.
Ya, tapi tidak bersedia untuk berjuang Islam. Dia nak tengok. Dia mari jumpa ustaz, bila nak tukar? Bila nak tukar? Ya, ni banyak dah move ni. Kajang move. Baru ni yang baru, Dubai move. Dubai move. Lepas ni, Luwik move. Ya, macam-macam move. Masing-masing duk tanya, bila lagi? Bila lagi? Ada seorang pakcik tu dia kata, ustaz, saya ni rusing, nak tidur pun tak lena. Makan pun tak lalu. Bila nak tukar ni? Siapa nak jadi pemimpin? Jadi menteri dia? Kata, sabarlah pakcik. Saya tengok ada senarai tu nama pakcik tak ada pun. Pasal dia rusing. Kadang-kadang ada orang dia nak bersungguh-sungguh. Tapi dia tak bersedia untuk berkorban, untuk berjuang, tak sanggup-tangguh. Tapi nak tengok baiklah. Alhamdulillah. Ya, ni orang ceritakan kebaikan. Nak tengok. Ada orang yang kadang-kadang terpaksa korban. Macam sahabat-sahabat sahabat kita di Gaza, di Palestin. Ya, dia kata tak payah marilah. Ya. Orang lain tak payah marilah. Kamu tolong doa je. Ya. Tolong doa je saja. Masya Allah. Kita kalau boleh, pertama nak hantar tentera. Ya. Kalau boleh, kita nak pergi. Tak boleh pergi, kita hantar tentera kita. Tak boleh hantar senjata. Tak boleh senjata, hantar peluru. Ya. Tak boleh juga hantar ubat-ubatan. Tak boleh juga hantar makanan. Tak boleh juga hantar doa. Dia kata apa dia? Kami tak nak, kamu hantar doa je untuk kami. Doa je untuk kami. Sebab dia tahu bukan mudah kita nak masuk. Nak masuk tolong, payah. Dan Allah Ta'ala ni jadikan bumi Palestin ni satu bumi yang sangat hebat. Walaupun kita tengok kematian dia berganti pemimpin hari ni, duka cita sangatlah. Timbalan orang nombor 2 Hamas gugur syahid. Dia gugur syahid di Beirut. Dan dia adalah pemimpin, dia bagi 2. Satu orang jaga di Gaza, satu orang jaga di tebing barat. Dan dia terbunuh. Terbunuh ni melalui apa dia? Kerana dibom melalui drone. Yang dihantar. Dia monitor, terutama pakai handphone. Orang pakai handphone ni boleh detect. Yang kedua, barwa-barwa yang bekerja untuk Yahudi. Di kalangan orang Palestin. Dia duk orang Palestin. Bekerja untuk Israel. Jadi, barwa Israel. Barwa Zionis. Negara kita pun ada. Yang bekerja jadi barwa, dapat gaji daripada Israel. Daripada kuasa besar. Daripada Amerika dan sebagainya. Dia dibayar gaji. Kerana jadi tali barut. Zaman penjajah dulu, siapa jadi tali barut? Orang Melayu. Yang beritahu kepada orang putih di mana Mak Kilau pergi, Mak Kilau berkemah di mana, siapa yang beri maklumat ke Mak Kilau, siapa yang sokong dia, siapa yang sembunyikan Mak Kilau. Melayu. Orang Melayu jadi barwa masa tu. Tak ada dah, mati dah lah ke dah. Mati dah. Mati sebelum Mak Kilau mati pun ada. Tapi dia seronok bekerja bagi pihak orang putih. Seronok bekerja bagi pihak musuh Islam. Dia dapat duit. Dapat gaji. Sejak zaman Nabi adanya golongan munafik di Madinah. Mekah tak ada orang munafik. Waktu Nabi hijrah ke Madinah, ada orang munafik. Orang munafik sebenarnya bukan orang beriman. Dia berpura-pura beriman. Sebab itu dalam Quran, surah yang pendek, surah Al-Kafirun. Surah yang panjang, surah Al-Munafikun. Yang paling panjang surah Al-Mu'minun lah. Tapi surah Al-Munafikun lebih panjang pada surah Al-Kafirun. Al-Kafirun berapa ayat saja. Tapi surah Al-Munafikun panjang. Adanya orang munafik yang menyembunyikan kekufuran dia, menzahirkan keislaman dia. Wa zalakul ladzina amanu qalu amanna. Bila jumpa orang beriman, wajahnya macam orang beriman. Tapi di belakang dalam Facebook tulis maki hamun, cerca, kutuk alim ulama. Lebay-lebay, dipanggil lebay-lebay, macam-macam istilah yang diguna kepada orang yang beriman. Lebay ni istilah orang baik, orang soleh. Tapi digambarkan pak-pak lebay ni sebagai golongan yang ketengkolok, ketinggalan. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi doa, Allahumma la yudrikuni zamanun. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau panjang kaumaku hingga berjumpa satu zaman. Atudriku zamanan. Ataupun kamu, jangan kamu Allah panjang kau mau berjumpa dengan zaman ni.
Ya. Nabi doa, minta doa pada Allah. Janganlah panjang umur sampai jumpa satu masa, satu zaman. Zaman apa dia? La yattabi'u fihi al-alim. Zaman orang tak ikut para alim ulama. Orang tak dengar nasihat para alim ulama. Ya. Bukan nak ikut, maki hamun, cerca, kutuk. Nasihat ulama tak peduli. Tak usahlah panggil pasukan penyanyi konsert Coldplay. Mufti-mufti buat kenyataan. Tanyalah, ada mufti yang tegas terus buat kenyataan. Menasihati pemimpin. Supaya pemimpin jangan bawa. Bukan kita menentang hiburan. Jangan salah faham. Nanti orang tanya macam mana kalau kita jadi kerajaan nanti. Ya. Kalau kita di kerajaan. Mungkin minggu depan ke, kok-kok lah. Biar kelang kelibuk sikit. Ya. Ni langkah luik pula ni. Ya. Bagaimana kalau kita jadi kerajaan? Bagaimana hiburan zaman kita di kerajaan? Ya. Jadi kita kata kita tidak menentang hiburan. Islam tak pernah menentang hiburan pun. Bahkan zaman Nabi, adanya hiburan. Orang Madinah terutama. Orang Madinah kan suka hiburan. Orang Mekah dia tak suka hiburan. Tapi orang Madinah sangat suka hiburan. Ya. Sebab tu nasyid-nasyid masyhur semua orang Madinah. Ya. Suatu hari orang berlaku perkahwinan. Ya. Sahabat Nabi orang Muhajirin kahwin orang Ansar. Orang Mekah kahwin Madinah. Ya. Laki-laki Mekah. Perempuan Madinah. Ya. Nabi tanya Aisyah. Wah Aisyah, kita dah ada ke pasukan kompang kita, pasukan nasyid kita. Dah sedia ke? Sebab orang Madinah, dia suka hiburan. Dia suka nasyid, dia suka hiburan ni. Kata Aisyah, dah ada ya Rasulullah, dah ready belaka dah. Macam tu tahu orang Luik, gini ke orang Melaka. Dah siap ke pasukan berpantun. Orang Melaka ni suka pantun. Ya. Sampai kat tangga tu, dia pantun dulu. Tak boleh jawab pantun, tak naik rumah tu kan. Ya. Kena sedia. Ya. Bahkan banyak hadis-hadis yang menunjukkan pada kita tentang bagaimana ya, hiburan-hiburan yang ada dalam Islam. Ya. Tak apa, tak masalah. Kita kan mikir bagaimana kalau kita jadi kerajaan. Ya. Islam datang, dia tidak buang semua. Yang buang benda yang bercanggah. Pertama, bercanggah akidah dulu. Yang bercanggah dengan akidah dulu. Yang syirik pada Allah. Yang menyebabkan murtad. Yang menjadikan perkara khurafat. Yang ini tak ada kompromi. Yang kedua, yang salah berdosa. Berdosa. Tapi tengok kategori dosa. Dosa kecil atau dosa besar. Atau perkara itu makruh. Kalau makruh, maafkan, kompromi. Ya. Dalam mentadbir kerajaan, negara, perkara makruh ni banyak berlaku. Perkara syubhah banyak berlaku. Ya. Payah nak elak. Ya. Yang haram, tak boleh. Inna halalu bayyinun, wa inna haram bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Ya. Ini clear. Kalau benda tu dosa besar, jangan buat. Kalau itu dosa saja, benda dosa, tapi tak masuk kategori dosa besar. Cuba seboleh mungkin kerajaan atau jangan sampai rakyat berdosa dengan Allah Ta'ala. Sebab dosa ni dia lazat. Ya. Maksiat dia seronok. Sebab dia suai dengan nafsu. Dan bila suai dengan nafsu ni, kita buat tu sedap. Makin lama makin sedap. Makin lama makin sedap. Macam kita makan gula lah. Sedap manis. Manis lagi sedap. Manis akhirnya kat kaki. Jadi dia, benda mungkar ni dia suai dengan nafsu. Ya. Maka dalam proses membina ni, ada tak orang jahat? Ada. Semua nabi-nabi. Zaman Muhammad ada orang mencuri tak? Ada. Ya. Ada orang buat tak betul? Ada zaman Nabi. Sebab tu ada hukuman. Ya, adanya hukuman. Ada orang yang murtad pun ada. Ya. Ada zaman Nabi. Ya. Zaman Nabi ada penulis wahyu pun murtad. Ya. Penulis wahyu di awal-awal Islam di Mekah. Kan Mekah tu ramai sahabat-sahabat Nabi. Ya, Nabi sendiri dan sahabat-sahabat ada yang boleh menulis, baca, ada yang tak boleh. Ya. Bila wahyu turun, Nabi carilah orang sahabat-sahabat yang boleh membaca, boleh menulis. Ada seorang tu dia boleh menulis. Nabi suruh dia penulis wahyu Nabi. Ya, ditulis wahyu. Ya, jadi pokok musyrikin ni tahu dia rapat dengan Nabi, pujuk. Ya, pujuk. Dia kata awak dengan Muhammad bukan dapat projek. Ya, bukan dapat duit. Ya, awak makin susah. Ya, akhir dia pujuk-pujuk murtad, na'udzubillah. Dia ni penyair masyhur. Ya, murtad.
Keluar pada Islam. Bila dia keluar pada Islam, dia beza tu sekalian. Kadang-kadang kita tengok, ada orang duduk dalam jamaah Islam, dia keluar, dia serang balik jamaah. Dia serang balik. Beza dengan orang lain. Kadang-kadang orang lain dia keluar jemaah, dia senyap, dia tak serang. Ya. Kumpulan asalnya, parti asal, dia tak serang. Tapi ada orang keluar, dia nak tunjuk, dia setia pada kepimpinan baru, dia serang. Ya. Demikian yang berlaku sejak zaman dulu lagi. Ya. Bila dia serang Nabi, dia tulis puisi dia, syair dia, mengkritik, menghina Nabi SAW. Padahal dia ni pernah masuk Islam. Sebab tu kita doa, Rabbana la tuzi' qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, jangan kamu tutup hati setelah kamu berhidayah pada kami, Allah. Kita dapat hidayah dah, duduk cepat baik dah, alhamdulillah. Minta Allah pelihara, jangan kita patah balik semula. Ya, keluar balik semula. Na'udzubillah. Sebab tu Nabi dan perjanjian Hudaibiyah, siapa duduk Madinah, lari ke Mekah, tak payah hantar balik. Ya, tak payah hantar balik. Orang Mekah di Madinah, Nabi hantar balik. Tapi orang Madinah dah lari balik ke Mekah, tak payah hantar balik. Ya, kita nampak macam tak adil perjanjian tu. Tapi itulah hebat Islam. Kita dah cepat baik dah. Duduk di Madinah dah. Nabi ketua negara, semayang bersama Nabi, berjalan bersama Nabi, duduk bersama Nabi. Negara yang terbaik dunia, Nabi dia ketua. Tiba-tiba lagi keluar. Orang dia cepat baik, keluar balik. Dia ni akhirnya, dia hina Nabi. Nabi lepaskan diri daripada dia. Ya, akhirnya mereka akan cerita dia mati. Bila dia mati, pokok musyrikin Mekah ni pun akhirnya tanam dia. Ya, gali-gali kubur ke bumi. Ya, pagi besok mayat dia keluar pada tanah. Keluar pada kubur. Ya, bila keluar, dia tengok mayat ni keluar, heboh. Ya, kritik orang Islam. Dia kata ni kerja Muhammad dan berikut dia, ni kerja orang Islam ni. Ya, gali balik kubur. Macam-macam dia serang. Lalu mereka urus balik, tanam semula jenazah. Ya. Pagi kedua, keluar balik jenazah. Ya. Keluar lagi. Ya. Bumi tak terima. Tanah tak terima. Tanah kubur tak terima. Keluar balik. Ya. Akhirnya, mereka hina, serang Nabi. Tanam semula kali 3. Pagi besok, keluar balik. Bila keluar kali yang 3, mereka mula senyap. Ya, siapa punya kerja, senyap. Tak ada kritik dah Islam. Mereka tanam kali yang 3, pagi yang keempat, keluar balik mayat. Ya. Mayat keluar atas kubur, kali keempat mereka biar. Letih dah, duk gali. Ya, duk tanam dia, letih dah. Ya. 3 kali tanam, 3 kali keluar, tanam kali keempat, keluar juga. Akhirnya dibiarkan mayat dia mereput, busuk gitu. Hingga dalam sirah disebut seekor anjing mari, berak atas muka dia, kencing atas muka dia. Atas dunia, Allah tunjuk bagaimana orang hina Nabi dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada yang zahir, ada yang sembunyi oleh Allah Taala. Tu zahir, kita nampak bala Allah turun. Ada yang disembunyi. Ya. Allah Taala benci tapi Allah sembunyikan kebencian dia. Ya. Hingga tak nampak Allah murka ke dia macam Firaun. Ya. Firaun hidup, sakit tak kena-kena. Ya. Firaun ni demam pun tidak, sakit pun tidak. Gatal-gatal, dia menggatal sikitlah. Ya. Ada riwayat mengatakan dekat nak mati, Ramsih kedua dekat nak mati, dia sakit gigi. Ya. Dia sakit gigi, dia panggil doktor gigi mai ke istana dia. Dia tutup pintu, dia beritahu aku sakit gigi. Peliklah, Tuhan sakit gigi. Kan dia ngaku Tuhan, Firaun ni. Ya. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Ngaku Tuhan. Takkan Tuhan sakit gigi. Ya. Akhirnya doktor pun rawat gigi dia. Lepas rawat-rawat, dia pun bunuh doktor tersebut. Dia bunuh doktor tu. Ya. Mati doktor. Ya. Sebagaimana arkitek yang bina piramid lah. Arkitek bina piramid itu, dibina, dibuat arkitek siap, dibunuh. Ya, supaya jangan dia lebih hebat pada dia. Doktor dibunuh kerana supaya rahsia Firaun sakit gigi jangan bocor keluar. Tapi doktor ni sebelum dia pergi merawat, dia kata beritahu dah isteri dia, dia kata aku rasa tak balik dah aku ni. Aku rasa aku tak balik dah. Ya. Betul dia tak balik, dia kena bunuh. Ya. Jadi kata Nabi SAW balik pada hadis kita, ya.
Summa innaha takhlum ba'dihim khulufun. Kata Nabi SAW, kemudian selepas pada itu, ya, muncullah, ya, datanglah setelah mereka, ya, satu kaum yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Lepas Nabi ini wafat, lahirlah pelbagai golongan. Ya, silih berganti, hingga muncul golongan yang pertama, yaquluna ma la yaf'alun, dia kata benda yang dia tak buat. Dia tak buat, tapi dia mengatakan sesuatu, tapi dia pun tak buat apa yang dia kata. Na'udzubillah. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan dia buat benda yang aku tak suruh buat. Benda yang Nabi tak suruh, bersungguh-sungguh buat. Benda yang Nabi suruh buat, tak buat. Ya. Ni lahir generasi macam tu. Generasi yang bersungguh dalam perkara yang tidak diperintah oleh Nabi SAW. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun. Sesiapa yang berjihad dengan tangannya, maka dia orang termasuk orang beriman. Tangan di sini, kuasa. Kuasa. Kita semua ada kuasa. Menentukan pemimpin, ada kuasa. 5 tahun sekali, kita berkuasa untuk menentukan siapa pemimpin yang kita nak pilih. Lepas kita tentukan, pemimpin tu ada kuasa. Maka kuasa dia mesti laksanakan. Atas bidang kuasa yang dia ada. Ya, cegah mungkar dengan tangannya. Cegah penyelewengan. Apa bentuk penyelewengan dia? Pertama, dia tak buat apa dia cakap. Yang kedua, yang Allah suruh, yang Nabi suruh, dia tak buat. Ya, bersungguh-sungguh perkara yang Nabi kata kena cegah dengan tangannya. Bahawa mu'minun. Bahawa mu'minun. Kata Nabi, orang cegah dengan kuasa dia, orang ni orang beriman. Sebab tu sebab bila kita tengok apa yang berlaku di Gaza, di Palestin, ya, sangat luar biasalah. Ya, kadang-kadang kita tengok rakaman yang viral, anak-anak kecil ni yang umur 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun bercakap dia, Masya Allah. Ya. Saya duk banyak cerita. Ya. Satu budak, ya, rumah dia kena bom. Ya, mak ayah dia mati syahid. Ya, gugur. Dia selamat. Orang ramai datang dekat dia, dekat anak ni. Kesianlah anak ni, mak ayah dia meninggal. Ya. Dia kata apa dia? Dia kata, jangan pakcik, jangan kata ayah saya mati. Jangan siapa-siapa kata ayah saya mati, jangan siapa-siapa kata mak saya mati. Mak saya, ayah saya tak mati, cuma Allah pindahkan dia ke syurga. Allah pindahkan dia ke syurga. Ya, sebab Allah sendiri beritahu, jangan kata orang mati syahid mati. Wala taqulu lima yuqtalu amwatun. Kamu jangan kata orang mati syahid itu mati. Kita kata dia mati pun tak boleh dah. Ya, sebab dia hidup. Dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan dia diberi rezeki oleh Allah. Bukan sekadar hidup saja, diberi rezeki. Boleh makan, boleh minum, boleh merasa nikmat dalam syurga. Ya. Dia ahli syurga kan begitu sifat dia. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat lain bagaimana suasana besok di hari akhirat. Yauma ya'ti kullu unasin bi imamihim. Pada hari kita semua dipanggil bersama pemimpin masing-masing, imam masing-masing. Kita bukan panggil seorang. Setiap kita dipanggil bersama pemimpin ketua yang kita pilih, pemimpin yang kita pilih. Faman utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa-siapa terima surat amalan belah tangan kanan, kata Allah, dia akan dihisap dengan hisapan yang mudah. Ya, tidak detail satu-satu tak. Hisapan yang mudah. Ya, atas dunia ni paling boleh buat roblok, tahan. Lesen ada jalan. Ada tengok, okey jalan-jalan. Ya, mudah je. Ya, tapi siapa-siapa yang didetail satu persatu dihisap, kata Aisyah, semoga Allah Taala merahmati kita semua. Kata Aisyah, siapa-siapa yang dihisap detail oleh Allah Taala satu persatu neraka-lah dia. Allahu Rabbi, Masya Allah. Ya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan balik pada keluarganya. Masya Allah, kita meninggal dunia. Ya. Allah kata, kita akan balik dipertemukan dengan keluarga kita besok. Kembali pada keluarga kita. Jumpa semula mak kita, jumpa semula ayah kita, jumpa semula isteri kita, jumpa anak-anak kita, jumpa sahabat-sahabat kita. Ya. Kita jumpa kawan kita besok. Bahkan dalam sirah disebut,
Ya. Di akhirat besok kita saling ziarah menziarahi, tanya khabar. Ya, di mana sahabat kita, orang ni mana pergi. Ya, tanya malaikat, malaikat di mana sahabat saya si fulan bin si fulan. Kata Allah tak kata dia sebut dalam hadis kursi bawa. Ya, sahabat kamu dan neraka. Masya-Allah. Dia cari syurga tak jumpa. Tanya malaikat di mana? Kata malaikat, sahabat kamu dalam neraka. Allah kata apa dia? Bawa dia ke tepi neraka dan keluarkanlah sahabat dia ke neraka tersebut. Di antara kita bersahabat ni, bukan habis dunia. Dalam kubur pun Allah tanya. Di akhirat besok kita akan cari sahabat kita. Ya. Kita akan minta, ya Allah, dia ni kawan aku, ya Allah, dia salah silap ada, ya Allah, minta maaf, ya Allah. Allah Ta'ala mendengar rayuan seorang kepada sahabat dia. Ya. Dan sebab tu bila kita balik pada keluarga masing-masing, sebab tu masing-masing budak-budak, ada seorang budak kecil tu umur dalam 3 tahun lebih. 3-4 tahun lah, baru pandai-pandai bercakap. Ya, dia kata apa dia? Dia kata dia tengah makan rumput. Dia makan rumput di Gaza. Tak ada makanan masuk kafe tu, tutup tu. Tak ada makanan. Ya. Wartawan tengok dia makan. Dia kata, makan apa dia? Tak ada makanan. Tapi syurga besok banyak makanan. Syurga nanti banyak makanan. Ya. Budak kecil ni, ya, dia disebut tentang cerita di alam barzah, ceritanya alam akhirat. Ya. Yahudi akan kalah, kata dia. Macam Yahudi mesti kalah. Allah akan hancurkan Israel. Allah akan hancurkan Yahudi. Dan yakin dia. Sebab tu bila bom saja, kalau tempat kita bila gugur bom, semua pakat lari. Nah, lari. Sana bom je pakat pergi, serbu. Bom jatuh je, serbu semua. Selamatkan yang mana boleh selamat, awak balik apa semua, siapa yang cedera. Ya. Tiap-tiap hari mereka dibesar dalam keadaan perang. Dibesar dalam keadaan perang. Hebat iman dia, akidah dia luar biasa. Ya, ni 3 bulan ni. Hari ni bulan, 3 7 hari bulan ni cukup 3 bulan. Paling panjang dalam sejarah. Israel hanya boleh bom. Gugur bom, hancur bangunan. Kita tengok orang anak habis bangunan. Ya. Termasuklah masjid yang kita buat daripada sumbangan orang Malaysia. Ya. Sebuah masjid besar, cantik masjid tu. Hari pertama dah kena bom dah. Ya. Dia bom masjid-masjid, gereja-gereja dia bom. Ya. Sebab tempat tu tempat yang paling selamat dalam perang, konvensyen antarabangsa. Tak boleh musnah, tak boleh serang rumah ibadah. Dalam Islam pun begitu. Nabi kata jangankan bunuh wanita-wanita yang tak terlibat dalam perang. Jangan bunuh orang tua-tua mereka. Jangan bunuh padri-padri, pendeta-pendeta mereka. Jangan tebang pokok-pokok yang mereka tanam. Jangan musnahkan tempat-tempat ibadah mereka. Ya, sekarang dah hospital ditembak, hancur. Dia boleh buat macam tu lah. Mereka boleh hancurkan bangunan. Tapi dalam jiwa, dia tak boleh. Ya, sebab tu masuk je kena ambush. Lagi balik. Masuk je ambush. Ya, ramai tentera dia mati. Ya, walaupun rekod dia kata 900 lebih tentera Israel mati. Sebenarnya beribu tentera ini mati. Ya, kereta kebal dia, senjata dia. Terpaksa minta bantuan kali kedua Amerika. 2 hari lepas Amerika luluskan, Senat dia luluskan bantuan kali kedua. Senjata hantar ke Israel. Kali pertama dah banyak dah hantar senjata. Habis. Ya. Musnah. Tak cukup. Hantar kali kedua. Ya. Dia hantar ke Perancis juga hantar kali yang kedua. Britain juga hantar. Ya. Maknanya sampai mereka kata kami tak tahu perangan siapa. Ya. Dia kata kami perang hantu katnya. Ya. Sebab tiba-tiba je musuh datang daripada belakang. Kita jaga depan, daripada belakang. Ya. Kan tembak-tembak tak ada. Nampak tembak tak ada. Ya. Dan ramai yang sakit jiwa, balik bunuh diri. Ya. Yang banyak matinya, tentera Israel ni dihantar ke medan perang, Gaza. Yang muda-muda, umur 21, 22, 23. Ya. Baru sekali tak mengundi. Mati dah. Ya. Pasal apa? Yang tua-tua, yang pakak-pakak besar, semua tak berani pergi. Infanteri pertama Amerika, dia ni Yahudi. Yahudi kelahiran Amerika. Dia orang Israel, tapi kelahiran Amerika. Ya, tentera dia. Masuk hari pertama serangan darat di Gaza. Masuk saja, dia terus kena bom. Dia punya tank dia pun musnah terbakar. Undur balik.
Ya, dan mengikut pandangan mereka lah, doa pada Allah Ta'ala, perang kali ini ialah perang untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Perang untuk kemenangan, insya-Allah. Ya, perang untuk kemenangan. Saya kebetulan 2 minggu lepas pergi ke Jordan. Di Jordan ni ada satu, sebab Jordan bertanggungjawab jaga Masjid Al-Aqsa. Ya, kerajaan Jordan diamanahkan untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. Ya, jadi gaji, allowance Bilal, kebajikan, kebersihan masjid, apa semua tu kerajaan Jordan yang biaya. Ya. Manakala bantuan dia ada satu yayasan bawah Sultan Abdullah, dia punya Raja Abdullah Jordan. Dia satu badan NGO dia yang boleh masuk direct untuk hantar bantuan. Kita mengadakan kolaborasi sikit dengan NGO ni untuk masuk. Sebab isunya kita makanan bantuan ni banyak, beratus-ratus kontena tapi tak boleh masuk. Dia boleh masuk tapi lambat sangat proses tu. Ada 70 ke 100 kontena sehari. Setiap kontena dicek oleh Israel dulu. Israel sahkan, Mesir benarkan masuk. Ya. Jadi di sempadan Rafah tu, 2 agensi, Israel dengan Mesir. Ya, dia cek lah, takut ada masuk bom, takut masuk senjata lah. Dia orang ni kan fobia, takut. Dia takut, berimpun sikit, ni langkah apa ni? Dia orang takut. Macam-macam langkah lah, berimpun je, jaga. Ya. Dia monitor, pemimpin ni ke mana, jumpa siapa. Jumpa siapa. Orang takut macam tu lah. Ya. Jadi, ini yang sedang berlaku, apapun kepada kita, ya. Allah Subhanahu SAW suruh kita, kalau kita nampak benda tak betul, 2 cara tak betul. 1, bercakap tak buat. Yang kedua, buat yang Nabi tak suruh. Ya. Nabi suruh betulkan. Betulkan kita bila kita bercakap, kita buat apa yang kita cakap. Ada yang kita boleh buat terus, buat terus. Buat terus. Saya ingat waktu kebetulan saya diamanahkan sekejap jadi Menteri Alam Sekitar Air. Ya. Apa yang kita buat? Masa tu kita tengah bincang tentang urus niaga carbon credit. Ya, carbon. Urus niaga jual carbon. Ya, offset carbon. Negara kita kan ada hutan. Hutan ni boleh serap carbon yang ada. Ya, negara-negara yang maju sekarang ni dia anggap pengeluar perosak kepada alam sekitar. Sebab bumi ni kita ni makin panas. Ya, bumi ni makin panas. Bila bumi ni panas, air batu di kutub utara, kutub selatan akan cair. Bila cair, parah air laut akan naik. Ya, macam air batu lah, kita kedai buah air batu, bila bercair ni limpah lah gelas tu. Sekarang ni air batu tengah cair. Kenapa cair ni? Kerana dia kesan bumi ni makin panas. Pasal apa panas? Pasal apa panas? Dia kata kerana banyak sangat kilang-kilang mengeluarkan karbon dioksida, kilang apa semua ladang-ladang, dia tebang terang benderang. Yang menyerap karbon ni tak banyak dah. Jadi negara kita ada hutan. Negara Amerika, dia keluarkan produk dia, dia kena beli hutan tu untuk serap karbon dia keluar. Dan kita buat, kita pastikan urus niaga ni mesti berdasarkan syariat. Ya. Urus niaga ni mesti berdasarkan syariat. Dia bateri. Tu tanda-tanda suruh berhenti belakang tu. Jadi yang boleh kita buat, kita pastikan, saya kata pastikan urus niaga ni jangan bercanggah dengan syarak. Alhamdulillah, kita tak asah dia. Pertama di dunia. Ya. Yang lain yang boleh kita buat terus. Ada yang kita bercakap tapi tak boleh buat lagi. Ada. Umpama kita mendesak supaya hukum Allah Ta'ala ditegakkan. Ada yang tak boleh. Bukan jangan bercakap. Kan tak cakap, tak ada orang bercakap dah. Kita kena terus mengulang, mentahkidkan dia, menguatkan dia. Yang boleh kita buat terus. Dalam keluarga yang kita boleh buat terus. Ya, Alhamdulillah, lahirkan generasi yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Ya, kita bina masyarakat kita. Ya, golongan yang menentang memang cuba masuk campur dalam banyak perkara yang mula membimbangkan. Dia ini banyak dah. Hari ni pun ada laporan polis dia buat, demonstrasi pun ada, berbagai-bagai pihak. Ya, kenapa? Kerana mula rasa bimbang. Ya, benda-benda yang struktur asas negara kita ni kan dibina dulu, dibina asasnya ada kontrak sosial, ada perjanjian, persepahaman. Ya.
Pasal apa? Kerana kita bagi kerakyatan kepada orang asing. Orang putih mari duduk Malaysia, jajahkan kata, dia bawa pekerja daripada China untuk lombong. Pekerja India untuk estate. Mereka ni bukan rakyat Malaysia asal dulu. Bila kita nak merdeka, Inggeris letak syarat. Boleh beri merdeka dengan syarat semua rakyat ni diiktiraf sebagai rakyat Malaysia, warga negara. Ya. Jadi ada yang menentang. Ya. Ada yang menentang. Kalau menentang, kita tak merdeka. Nak merdeka, kena terima. Syarat Inggeris. Kita boleh, tapi kena ada perkara yang mesti. Bincang Raja-Raja Melayu. Raja Melayu setuju. Ada amanat dia. Dipanggil wasiat Raja-Raja Melayu. Ya. Apa antaranya? Ada hak istimewa. Ya. Tanah reserve Melayu. Tak boleh ganggu. 50% ialah tanah reserve Melayu. Baki 50% berebutlah sama-sama kamu, kata raja-raja. Pilihlah siapa nak apa semua. Hak istimewa Melayu, bahasa Melayu, Islam agama rasmi ni prinsip-prinsip. Tapi bila sekarang ni dah ada nak mula ganggu, bukan saja orang bukan Islam. Kita duk bincang memperkasakan agenda pengukuhan syariah. Ya, saya pergi dengan ustaz di Terengganu, Ustaz Abdul Samad, buat ceramah. Ya, tajuk apa dia? Indahnya hidup bersyariat. Ya, indahnya hidup bersyariat. Bagus ucapan dia, Masya Allah. Ya, kita bincang, nak kukuhkan syariat. Tuan-tuan tahu tak, di satu pihak lain sedang berusaha untuk pastikan syariat Islam ni dibuang daripada mahkamah syariah. Ya, dia mula cabar. Ya, macam kita main bola lah. Kita nak bincang macam mana striker, macam mana kita nak passing, nak sumak gol macam mana. Tengah bincang strategi ni. Ya, defender macam mana, scorer macam mana, nak passing macam mana. Di pihak lain tengah bincang, macam mana kita nak alih tiang gol. Ya. Ya. Orang duk bincang nak buang tiang gol. Kita duk bincang macam nak sumak gol. Kita duk bincang nak perkasakan syariat. Pihak lain tengah nak buang undang-undang syariat ni. Ya. Dicabar di mahkamah Kota Baru. Ya. Untuk membatalkan 20 enactment mahkamah syariah. Ya. Nak batal, tuan-tuan. Ya. Bukan kita nak pukul-kukuh. Nak batalkan. Kenapa nak batal? Kerana dianggap bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Ya. Bila bercanggah, mahkamah syariah ni mahkamah nombor 2. Ya. Mahkamah sivil kena jadi keputusan, syariah batal. Jadi ini cabaran-cabaran. Sebab tu kata Nabi bila tengok hadis ni, saya baca hadis kata Masya Allah, saya nak bawa hadis ni malam ni di Luit ni. Ya, sebab Nabi kata siapa-siapa yang berjihad dengan tangan dia orang beriman. Bahawa mukmin, dia orang beriman. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun. Siapa-siapa berjihad dengan lidahnya, dia orang beriman. Bukan muslim, tuan-tuan, orang mukmin. Orang mukmin ni orang jamin syurga. Qad aflahal mu'minun, berjayalah orang mukmin. Allah tak kata qad aflahal muslimun. Qad aflahal mu'minun. Orang mukmin. Bukan orang muslim. Ya. Wa qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul imana fi qulubikum. Bila seorang badui yang jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya orang mukmin. Allah kata kepada ya Muhammad, beritahu badui itu kamu belum mukmin, kamu baru muslim. Kan iman belum menyerap dalam hati kamu. Ibarat air, muslim ialah air kosong, air. Mukmin air teh. Ya. Bila air teh, air asalnya kena ada air ni dulu baru boleh buat air teh. Kalau air ni tak ada nak buat teh macam mana? Ya. Air ni dipanaskan, kemudian buah teh bergula sikit kita kacau. Bila kita kacau, setiap elemen air yang asalnya kosong macam ni bila kita buah teh, setiap juzuk air tu ada rasa teh. Setiap juzuknya ada rasa manis. Ni kalau kita nak cari isteri yang pandai buat teh, kita minum teh dia buat tu, teh yang paling sedap, rasa teh semua air tu. Tu pandai buat teh. Ya. Oh, saya kata mak, pandai anak makcik ni buat teh. Rasa teh semua. Ya. Atas teh, tengah teh, bawah pun rasa teh lagi. Ya. Jadi Allah kata apa dia? Kenapa kamu tak boleh dakwa kamu beriman? Walamma yadkhul iman belum menyerak dalam hati kamu.
Jadi bila iman menyerah hati itu baru mukmin. Ni hadis ni, siapa yang berjihad dengan lidahnya bahwa mukminun, dia orang beriman. Allahu akbar. Wa man jahadahum biqalbihi bahwa mukminun, siapa berjihad dengan hatinya, benci dengan hati pun dia masih orang beriman, kata Allah. Walaisa wara'a zalika min iman habbati khardalin. Lepas pada tu tak ada lagi iman walaupun sebesar debu sekalipun. Tak ada iman dah. Ya, makna apa dia? Wajib berjihad. Wajib berjuang. Ya, wajib ambil bahagian dalam perjuangan menegak Islam, mempertakat Islam, beri nama baik Islam, beri imej baik Islam. Wajib. Ya. Sebab tu tak boleh kita tengok benci pun tak ada. Ya. Kena ada. Paling tidak pun jangan sampai hati kita langsung tak ada kebencian pada mungkar. Ar-ridha bil ma'asi maksiyah. Ya, kerana orang yang redha dengan maksiat itu ialah pelaku maksiat tersebut. Ya, wallahu alam. Ya, untuk akhir tuan sekalian, ana simpulkan tadi, dasar utama jalan tu ialah akidah. Kemudian cabang-cabangnya ibadah yang menyokong jalan tersebut. Macam kita lah, jalan utama, ada jalan kampung. Ada jalan dia pusing, dia balik ke jalan asal. Pusing-pusing, balik pada asal. Ya, tapi di jalan kampung tu ada anak jalan. Ada cabang-cabang kecil. Cabang kecil ni dia tak bersambung. Kadang hujung mati gitu je. Tapi dia mesti bersambung dengan jalan kampung. Jalan kampung mesti berjalan sambung jalan utama. Jalan kampung ni, jalan utama kita, akidah kita. Jalan kampung kita, ibadah. Jaga ibadah masing-masing. Amalan masing-masing. Ya. Pokok besar yang cari makan bukan akar tunjang. Yang cari makan akar rambut. Akar tunjang tak cari makan tu kan. Akar tunjang ni kerjanya pastikan pokok jangan tumbang. Tapi nak cari makan pada pokok tu, akar rambut yang kecil-kecil nak cari. Maka kita kena jaga 3 perkara je malam ni. Pertama, jagalah Quran. Ya, jangan berlalu satu hari tanpa buka Quran. Ya, jangan berlalu satu hari tak buka Quran. Ya, tuan-tuan minta maaf lah. Ya, cuba tanya diri masing-masing. Ya, hari ni buka Quran ke belum? Siapa-siapa yang tak baca Quran hari ni, jangan tidur melainkan baca dulu Quran. Paling tidak satu muka. Tak erti ustaz, saya tak erti. Baca yang erti. Ya, baca yang erti. Jangan, kalau kita boleh baca handphone, takkan Quran tak boleh baca. Malu Tuhan dia. Ya, tiap-tiap hari dia picit handphone. Kata suami, baik kau picit kaki aku pada picit handphone tu. Ya. Ya. Kadang suami pun dah geram dah isteri ni. Duk picit handphone je. Ya. Kaki kita tak picit. Kata isteri awak pun picit handphone juga. Bincanglah balik nanti. Ya. Ya. Yang kedua tu sekalian, sedekah. Jangan berlalu satu hari tanpa sedekah. Ya. Dan tuan-tuan kena ingat, sedekah ni bukan ambil harta. Bila kita nampak duit kita keluar, tu kita payah. Tapi bila kita rasa ni simpanan, kita simpan. Kita simpan. Dan Allah ganti balik. Sebab tu saya perhati, minta maaf lah. Orang yang susah sebab dia tak sedekah. Cuba tuan-tuan jumpa kawan-kawan yang susah lah. Kita ada kawan-kawan. Dan pakcik, hari ni ada sedekah tak? Tak ada. Minggu ni? Tak ada. Pakcik tahu tak? Pakcik payah ni kerana tak sedekah je. Cuba sedekah. Betul. Kita kadang-kadang bila kita tunggu ada duit pun nak sedekah tak? Sedekahlah hingga duit tu datang. Saya bukan nak sombong lah. Saya dengan duit ni tak ada masalah. Sejak kecil lagi. Saya dengan duit ni tak ada masalah. Cuma duit ada masalah dengan saya, dia tak nak mari. Ya. Saya tak ada masalah. Ada guna. Gas senyak tu tak ada lah tu. Dia. Tapi betul lah. Ya, betul lah harta ni. Dia denak. Kalau kita panggil burung wak-wak, kita bawa denak. Kita tak payah panggil. Burung lah panggil. Kuah. Kita risau okok je. Kan? Tapi kalau denak tak ada, kita pula akan jadi burung tu. Kuah. Kita jadi burung. Kalau kita sedekah, duit sedekah tu panggil rezeki. Tak payah kita panggil dah. Tapi kalau kita sedekah, kita lah duduk sana sibuk, cari rezeki, cari sana, cari. Letih tengok. Cari harta dunia. Letih. Siapa tak dah mari masjid? Ya. Akhir sekali yang ketiga, selawat. Ya. Jangan tinggal sekurang-kurang 100 kali sehari selawat. Jangan tidur malam selagi tak selesai 100 kali selawat Nabi. Anda sebut 100 kali. Pasal apa? Kerana ada hadis. Nabi kata siapa-siapa selawat 100 kali. Pertama, Allah Ta'ala jauhkan dia daripada sifat munafik. Dia tak akan kena sifat munafik. Yang kedua,
Dia akan bangkitkan besok di akhirat bersama Nabi. Bangkit bersama Nabi, tuan-tuan. Entah dunia mari bersama orang besar pun. Oh, dia naik kereta dengan tuanku. Kan, contohlah. Saya satu hari kat Lipis. Tuanku Agung sampai. Saya tengok tuanku bawa kereta. Tuanku bawa sendiri. Dia turun-turun salam. Tuanku. Dia kata, Datuk, tu kawan Datuk dalam kereta. Saya pergi tengok. Buka pintu belakang, keluar kawan saya. Awak samseng betul duduk belakang. Tuanku bawa kereta. Tu rapat hubungan. Ya. Kita besok bangkit di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Selawat 100 kali. Yang ketiga, yang paling penting, Nabi kata tubuhnya tidak akan disentuh di api neraka di hari akhirat. Okay. Mudah tuan-tuan. Bukan payah mana pun tak ada duit lah. 100 kali selawat sebelum kita tidur setiap malam, setiap hari kurang 100 kali. Boleh tak? InsyaAllah boleh. Kita berazam. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Ta'ala. Tengah-tengah semangat ni, insyaAllah lah. Dia kalau dengan kuliah ni, semangat, memang semangat lah. Macam kita semangat dengan kuliah. Lepas asar sebenarnya sunat lagi. Lepas dengan kuliah ni, lepas asar sebenarnya sunat. Tapi takut. Yang penting istiqamah. Kekal sampai kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Wallahu alam. Untuk akhir kita hadiahkan sekali Fatihah. Pertama kepada sahabat kita, Komander Timbalan Hamas yang telah gugur syahid. Yang kedua, sahabat-sahabat kita telah gugur syahid. Saya pergi Jordan ni, dia buat sembahyang jenazah raib tiap-tiap hari. Tiap hari salah jalan raib. Untuk sahabat kita di Gaza. Yang ketiga, sahabat saya kebetulan Dr. Burhanuddin. Baru kembali ke rahmatullah. 2 hari lepas. Lepas saya raib, sakit dada, hantar hospital, meninggal. Jadi, dan kawan-kawan kita lain lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cermat kata mereka semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين اللهم تهب بالخير وباب البركة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة رب زدنا اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.